pertama, melaksanakan penjarakan sosial, social distancing. Kedua, jarak antara ahli jemaah adalah sejauh 1 meter antara satu sama lain. Agamawan, pihak yang berkuasa agama kena kaji balik benda ni. Sebab benda ni seolah-olah dia kacau peribadatan umat Islam. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dari segi SOP daripada pihak kerajaan sebagai wakil Tuhan dekat bumi, ikut dalam keadaan apapun. Dan tak perlu kata, adakah aku murtad semayang jarak-jarak, adakah aku berdosa kerana semayang macam papan catur. Tak ada kena-mengena langsung. Kenapa kau nak timbulkan umat Islam dengan rasa bersalah? Sekarang ni kita ikut SOP ciptaan siapa? Pihak kerajaan. Pihak kerajaan melaksanakan amanah dia untuk menjaga rakyat apabila berlakunya sesuatu musibah. Adakah pihak kerajaan minta COVID ini turun? Tak. Adakah pihak kerajaan panggil corona turun? Tak. Tetapi sekarang ini kita sedang berusaha untuk menghadapi corona sebaik mungkin. Dan kalau benda itu termasuk dalam perangkap yang dirancang oleh Yahudi, apa masalah dekat situ? Yahudi ada perancangan, Tuhan ada perancangan. Perancangan Allah jauh lebih hebat daripada perancangan Yahudi. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Bagi korang yang first time datang ke channel ni, aku ucapkan welcome to the Arwansyah, di mana korang boleh mempelajari ilmu perubatan, fitness dan health issues secara percuma. Thank you guys for follow. Sorry agak tak stable sikit tu, dia goyang-goyang tu macam Parkinson. Ada orang tanya aku, Wan, hang setuju tak pasal saf sekarang ni, semayang semua kena jarak 1 meter, kena selang-seli depan ke belakang? Setuju ataupun tak? Bagi pendapat aku yang bukan pakar agama maupun bukan pakar perubatan, tapi ada sedikitlah ilmu dalam ilmu perubatan. Pada pendapat aku, segala SOP yang kerajaan kata sebelum masuk semayang, kena scan suhu, kena tulis dalam logbook. Kalau sakit, kalau ada macam simptom-simptom sesemua, tak boleh masuk masjid. Dan lepas tu, kena pakai face mask. Yang tu aku setuju. Yang aku tak setuju kalau saf dijarakkan 1 meter. Pasal apa aku tak setuju? Jom kita tengok. Bagi pendapat aku lah, kalau kita tengok saf depan dengan saf belakang, jarak dia memang lebih 1 meter. Yang tu dah ikut SOP. Tapi masalah dia kiri kanan, kita dekat-dekat kan. Sebenarnya, kalau korang sihat dan korang pakai face mask, kalau ikutkan, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Kita dah pakai face mask. Yang jadi masalah sekarang ni, kita nak lawan peraturan ni. Peraturan ni siapa buat? Memanglah benda ni difatwakan oleh majlis agama. Kita punya majlis agama kan. WHO punya garis panduan dibincangkan antara majlis agama-agama kita ni. So dia orang setuju kena jarak depan belakang. WHO dengan majlis agama ni, depa buat decision bukan suka hati. Depa tengok data-data kes COVID-19 ni, ikut data-data disebarkan kalau kita ada close contact. Betul tak? Sebab tu dia orang setuju kena ada social distancing. Social distancing akan kurangkan risiko jangkitan. Kalau kita nak cabar peraturan ataupun SOP dalam masjid ni, kalau kita nak cabar, kita kena ada satu data tau. Kalau hampa nak cabar sains punya fakta, senang. Tahu macam mana? Hampa kena buat ada satu kajian, kena buat satu study. Contoh dalam kes ni, study dia macam mana? Macam mana nak cari perbezaan jangkitan di antara social distancing dengan saf-saf rapat di masjid. Kita tengok bilangan jangkitan yang boleh berlaku. Kita ambil dalam satu jangka masa sebulan lah. Contoh sebulan ke 2 bulan ke, kita tengok. Kalau para jemaah dia sihat walafiat, dia pakai face mask, dia ikut SOP kerajaan. Tapi saf macam biasa. Rapat-rapat kiri kanan, depan belakang ada jarak macam biasa. Kita tengok ada tak peningkatan kes dalam masjid. Dan kita tengok social distancing luar masjid. Kita tengok kes dia. Kalau tak ada penambahan kes melibatkan masjid walaupun semayang macam biasa, buat apa kita nak larang? Dia problem dia satu saja. Kalau kita nak lawan sains, kita kena sediakan data tau. Study case. Sebab sains ni dia berasaskan study. Satu kes dia orang analyse,
Dia orang buat eksperimen, dia orang buat control study, dia orang tengok variables. Dekat situ dia orang akan buat decision. Dan dia bukan melibatkan seorang, bukan melibatkan satu kes. Dia melibatkan beribu-ribu orang. So daripada beribu-ribu itulah dia orang buat conclusion. So sama juga macam kes ni. Kalau kita nak semayang macam biasa balik, aku sarankan beberapa kelompok saintis ataupun doktor buat kajian pasal ni. Ambil masjid seluruh Malaysia, okey, buat study. Study macam mana? Study case. Case yang melibatkan ada tak peningkatan di antara jemaah-jemaah masjid yang sembahyang macam biasa, sah macam biasa. Kita tengok ada tak peningkatan kes. Kita collect data, buat masjid seluruh Malaysia, tengok berapa bilangan jemaah masjid yang terlibat. Kalau tak ada peningkatan kes, aku rasa SOP boleh berubah. Sebab tu aku cakap, kalau korang nak lawan sains, korang kena ada data. Tak bolehlah macam, weh, yang ni SOP dah social distancing ni dah ikut Yahudi, konspirasi Dajjal. Tak boleh macam tu. Nak lawan sains, kena ada data. Macam mana nak buat data? Melalui kajian, study, melibatkan berapa orang peserta ataupun participant. Yang tu baru boleh kita lawan. So aku harap bagi korang sedikit sebanyak penjelasan lah. Okay, tapi personal opinion aku, memang aku tak setuju lah kalau ada jarak-jarak antara ketika dalam masjid ni. Kita SOP kita ikut. Nak semayang semua pakai face mask, tak ada masalah. Orang yang sihat boleh semayang dekat masjid. So yang kita masalah sekarang, kita tak ada data. Tak ada siapa nak buat kajian pasal ni. Aku nak buat kajian tak boleh sebab aku bukan medical doctor. Aku bekas seorang doktor perubatan. Siapa nak tengok aku punya kajian? Tak boleh benda ni. So aku sarankan kalau ada seorang doktor ataupun kalau ada golongan-golongan profession yang tengok aku punya video ni, kalau korang rasa macam ada nak tolong agama, why not buat kajian pasal benda ni. Kita tengok boleh tak kita cabar. So aku harap korang faham lah segala penjelasan aku dan aku punya pendapat berkaitan dengan SOP ketika sembahyang di masjid. Dia macam ni tau, kita tak payah gaduh. Okey, yang aku tengok sekarang ni isu makin hangat di antara orang Islam sendiri. Pasal corona ni, ada orang yang anti WHO, ada orang yang pro WHO. So gaduh melibatkan konspirasi sampai semua benda nak konspirasikan, masalah lah tu. Try jadi bijak sikit. Aku tak kata golongan-golongan konspirasi ni tak bijak, tak. Kalau apa nak lawan sains, macam aku cakap, data tu penting. Okey, kalau setakat kata okey, yang ni golongan konspirasi Yahudi, tak jalan bik macam tu. Terima kasih banyak-banyak sebab tonton video untuk kali ini. Stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.